استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. تلاوة نبينا محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إلى أرواح أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا يا الله إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، وخصوصا خاصا إلى أرواح الصالحين وصالح الجماعة. شهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah rahmat dan nikmat Allah, dengan izin Allah, dengan kehendak Allah dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang mulia ini Allah ketemukan kita. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih memberi nikmat iman dan Islam kepada kita. Dengan nikmat iman dan Islam ini, insya-Allah kita duduk dalam rumah Allah. Kita percaya adanya hari pembalasan, hari kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahawasanya kita akan dapat balasan yang baik. Mudah-mudahan malam ini setelah kita sembahyang maghrib, kita duduk sekejap menunggu masuknya waktu Isya dan niat i'tikaf dalam masjid. Insya-Allah Allah akan beri ganjaran untuk kita semua. Wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kata Allah, bila mana kamu telah melakukan sesuatu kebaikan, taklah kamu tambah dengan kebaikan yang lain. Insya-Allah kita sambung dalam pengajian kitab Al-Mazi malam ini sampai bab yang khususnya, iaitu syarat ataupun adab untuk seseorang bermusafir haji, musafir umrah. Jadi seseorang yang hendak menunaikan fardu haji ataupun umrah, maka ada syarat-syaratnya. Syarat yang mestinya Islam dan murah, syarat sah, baligh, kemampuan, itulah. Ini syarat tambahan yang perlu ada pada seseorang bila mana dia ada niat nak pergi haji ataupun nak pergi buat umrah. Baik, syarat yang pertama, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, apabila menghendaki seseorang itu musafir, sunatlah ia bermusyawarah. Naklah dia bermusyawarah, pergi mesyuarat, pergi belajar, pergi berbincang, pergi menuntut ilmu bagaimana nak melakukan ibadah haji. Alhamdulillah di Malaysia ni kita ada kursus haji, cuma faham dan tak faham tu je lah. Tapi kalau boleh biarlah boleh faham. Tanya ustaz, tanya pencerama sampai faham.
Sebab kita ada ulangan kan. Macam semalam kita dah bicarakan tentang rukun haji. Minggu depan sambung lagi. Sambung rukun haji dan ulang kaji rukun haji. Boleh soal jawab. Bagi faham betul-betul. Yang kita pergi cukup dah pergi belajar tapi tak faham. Tak jadi sebab masalah rukun ni, dia kalau tolak satu bukan tinggal 4, 3 ataupun 5. Tolak satu tinggal kosong. Tolak satu tinggal kosong. Itu masalah rukun. Pada rukun semayang ada 13. Tolak satu tak baca Fatihah, kosong. Rukun iman ada 6. Tolak satu, kosong. Tinggal 5. Rukun wudu sama juga ada 6. Tolak satu tak basuh muka, kosong. Batal tak diterima ibadah. Jadi kena belajar betul-betul. Hanya ceramah faham. Baik. Jadi sunat kata seseorang yang tak musafir haji dan umrah tadi bermusyawarah suarat akan orang yang dipercayai agamanya. Ada agamanya boleh dipercayai. Jangan nak pergi haji, nak pergi umrah, pergi cari ayat bin. Kita ada Tuhan Amin, tak betul lah tu. Pergi cari Tuhan Harun, lagi tak betul. Ataupun pergi kat Pulau Pinang balik pulau, Jamak Matahari, tu lagi teruk, tak payah nikah dah. Pergi Pulau Pinang dapat haji, tak betul. Kena cari orang yang dipercayai agamanya. Sekarang ni lah timbul pula Kasim Ahmad. Apa cari Kasim Ahmad? Itu pun teruk juga. Orang yang macam Kasim Ahmad ni patutnya ditangkap dia. Tak payah siasat dah, memang dah ada dah bukti daripada dulu ni. Macam di UKM lagi, ramai pengikut dia. Bukan sebarangan pengikut dia. Orang-orang yang ada, orang yang intelek, orang yang cerdik yang ikut dia ni. Sama juga ayat ni, Raja-raja Mesir balik ikut dia. Jadi kena panggil dia, tangkap dia, suruh dia bertobat. Sudah nak bertobat, dia keluar dari Islam. Kena hukum pancung dia, bunuh. Dan orang yang murtad ini, dia tidak boleh dibumikan dengan orang Islam. Dia kena campak dalam hutan bagi binatang buas makan. Syat. Tapi kita rasa macam tak ada apa-apa. Kita kena benci orang macam ni. Bukan setakat dia je, siapa-siapa saja yang panggil dia. Katalah dia datang kuasa masjid, dia panggil datang. Sekali datang kuasa kena. Sebab kita bagi ruang, peluang, tempat dia cakap. Atau dia tak betul, dia cakap apa? Kenapa kita sediakan pentas untuk dia? Dia bercakap. Jadi siapa yang bagi ruang, bagi peluang pada dia, sama saja, hukumnya sama. Dah tahu dah dia tak betul, bukan marah, geram dia. Sebab nak siasat dulu. Nak siasat apa lagi? Dah terang-terang dia kata siapa yang ikut, berapa ikut apa ni Imam Syafi'i, imam-imam ni, semua ni kita mendewa-dewakan Rasulullah, menolak hadis Nabi SAW. Nabi dah katakan taraktu fi amrayn, aku tinggal dua perkara, iaitu kitab Allah wa sunnati, hadis Nabi. Dia menolak hadis Nabi, maka orang yang menolak hadis Nabi ni keluar daripada Islam, tangkap, bunuh. Boleh bertobat, tak nak bertobat, bunuh dia. Kita ada undang-undang. Baik, ini masalah. Jadi kita kena benci orang macam ni. Siapa yang bagi ruang pada, peluang pada dia, kita kena benci juga. Kenapa pergi dia cakap? Baik.
Jadi kena bermesyuarat dengan orang yang dipercayai agamanya, yang dilantik oleh pengurusan. Ketua haji tabung haji lah, ketua haji tabung haji. Kalau umrah, mana-mana syarikat yang melantik orang itu sebagai memberi kursi umrah. Jangan kita tengok siapa yang pernah pergi haji, kita pergi jumpa. Tak boleh. Cari orang-orang yang ada autoriti untuk bercakap dalam bab itu. Saya hari Ahad baru ni pergi bagi kursus umrah. Sebab saya dilantik sebagai pakar rojo. Pakar rojo syarikat Juara Travel. Petang kursus haji, pagi kursus umrah. Jadi boleh ikut siapa-siapa saja. Kalau tuan-tuan nak ikut saya kursus haji, pergi ke Bangi, Bandar Baru Bangi, Stesen 16. Tapi melalui TH Travel. Di sini mungkin tabung haji Di sini tabung haji, Haji Hasanah tabung haji. Tapi saya bagi kursus satu dari TH Travel. Tabung haji Travel. Sama je lah, model tu juga pakai pun sama juga, 16 siri juga, cuma company lain lah. Baik. Dan kepintarannya, agamanya, kepintaran dalam bab urusan haji umrah ini, dia tidak boleh mengikut seperti yang ada dalam buku. Kita pergi bulan ni, bulan lepas dah berubah dah. Abang pergi tahun lepas, tahun ni dah pergi 3 suku Masjid Haram sekarang ni dah. Jadi dia ubah. Dulu tawaf depan Kaabah je, sekarang tawaf 3 tingkat. Hari ni tawaf 3 tingkat. Sa'i bukan sa'i je 3 tingkat, tawaf pun 3 tingkat. Ada yang buat kat atas, ada tingkat 1, ada yang depan. Masuk di bawah jadi 4 tingkat orang tawaf sekarang. Dalam masjid, tempat yang disediakan baru, muatas 4 tingkat, 4 tempat. Jadi kepintarannya, maknanya orang ini tahu di mana ada tempat-tempat perubahan berlaku. Dan ilmunya, orang yang kita nak pergi mesyuarat tadi ni, nak bincang tentang haji dan umrah tadi, tengok ilmu dia macam mana. Jangan dia nak belajar haji, nak mengajar haji, dia pergi belajar ilmu sains. Doktor, kedoktoran, kita setiap dalam kursus haji itu ada satu, kita khususkan untuk belajar tentang kedoktoran. Bagaimana nak makan ubat, ada satu siri. Jadi 2 slot, 1 slot untuk doktor, 1 slot untuk masalah wanita. Orang lelaki boleh hadir juga untuk tahu masalah wanita. Dan sepertinya pada itu waktu, dan sepertinya pada waktu itu, apa sahaja yang melibatkan waktu kita nak pergi itu, kita kena belajar. Belajar tentang apakah syarat-syarat, apakah yang perlu kita ada persiapan untuk kita nak pergi menunaikan haji atau umrah itu. Sebab ganjarannya besar. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un minal jannah. Haji yang mabrur balasannya syurga. Al-umrah baina umrah kafarah. Umrah di antara umrah itu menghapuskan dosa. Hebat, kalau kita buat dengan betul. Dan wajib ke atas orang yang jadi tempat mesyuarat itu. Jadi orang bila kita datang mesyuarat, kita kena bagi yang betul.
yakni ia nasihatkan dan jauh daripada cenderung kepada hawa nafsu. Jangan dia mengajar ikut hawa nafsu dia. Ya, dia kena cenderung kepada nasihat tadi, arah agamanya, ilmunya, kepintarannya, dan sebab hawa nafsu dia. Baik. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa syawirhum fil amr. Wa syawirhum fil amri. Yani bermusyawarahlah kamu akan sekalian kamu akan mereka itu dalam urusan kerja kamu. Maknanya Allah kata kena pergi berbincang, kena pergi belajar betul ilmu tentang apa yang kita nak usahakan tadi. Dan berkuat-kuatan bahasa orang. Hadis-hadis yang sahih bahawasanya Nabi SAW adalah mereka itu bermusyawarah dengan dia pada sekalian pekerjaannya. Kita tengok dalam kitab Majmu' muka surat 385 jilid yang keempat pun ada menceritakan tentang hadis-hadis Nabi, membahaskan tentang bila mana kamu nak musafir haji dan umrah, kena pergi bincang, belajar. Kita Tabung Haji buat tau. Tabung Haji buat pada kita 16 siri, alhamdulillah. Termasuk doktor, termasuk dengan masak wanita je 18 siri. Belajar betul-betul. Jangan sampai tercicir. Itu syarat yang pertama. Musafir haji dan umrah. Masalah syarat yang kedua iaitu sembahyang istikharah. Siapa yang nak pergi haji, nak pergi umrah, kena sembahyang istikharah. Minta tunjuk dengan Allah SWT. Yang kata dia ada duit, dia boleh pergi, dia ada kekuatan sihat, dia boleh pergi, tidak, kena sembahyang istikharah. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, apabila mencita-cita seseorang hendak musafir haji dan umrah, maka sunat ia istikharah akan Allah Ta'ala. Sunat dia istikharah akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya sembahyang istikharah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana? Boleh ke tak boleh aku nak pergi ni? Ada lah orang kata, ustaz saya dah buat sekolah, tak dapat nampak pun. Tak dapat pun. Dah buat dah sekolah, tapi petunjuk Allah tak ada. Kita kena ingat, dalam hal ini, untuk nak dapat sesuatu yang baik itu, kita kena bersih diri kita. Diri kita kena bersih. Lebih baik kita puasa 3 hari. Puasa 3 hari daripada hari Selasa, hari Rabu, hari Khamis. 3 hari puasa. Ini puasa berapa ni nak pergi haji? Dah puasa 3 hari, puasa betul-betul lah. Bukan puasa Juh wal Aqash, puasa yang menahan lapar dan dahaga je. Puasa benar-benar puasa, puasa sunat. Kemudian kita bersih diri kita, barulah malam Jumaat kita naik istikharah, barulah kita minta petunjuk dengan Allah. Saja masa istikharah 2 rakaat pada Allah Ta'ala, buat kemarin, InsyaAllah Allah akan bagi petunjuk. Nabi kata petunjuk Allah itu sama ada ditunjukkan terus terang, jelas. Kalau dia nampak kita boleh pergi, dah siap semua dah, naik kapal terbang dah sampai ke Mekah lah. Malam hari Ahad saya pergi misi umrah di Ampang, di Teratai, Ampang. Ada seorang kakak ni, dia kata, ustaz, saya istikharah. Tapi bukan cakap istikharah tu, saya sampai ke sana.
Setinggi sampai ke sana, sampai ke Mekah. Dah siap kemas barang dulu, nak turun jumpa umrah baru jaga. Baguslah tu. Maksudnya Allah bagi petunjuk selamat pergi. Sampai sana nak buat umrah tak? Itu ditunjuk yang jelas. Ataupun Nabi kata, kalau kita tengok dalam tidur kita itu rasa macam terang, cerah, terang benderang walaupun malam, maka petunjuk itu boleh pergi. Ataupun ditunjukkan dengan kita bangun pagi kita rasa lapar, kita rasa ceria, selesa je, tak ada perserabu, itu boleh pergi. Istiqarah tunjuk Allah. Seandainya kita ditunjukkan dengan kita kegagalan nak pergi, nak tolak orang, keluar dari rumah, accident, tak jadi pergi, kapal terbang jatuh. Ya? Ada je halangan-halangan yang kita nak Allah tunjukkan, tak boleh pergi, tak boleh pergi. Ataupun ditunjukkan gelap gelita malam tu, tak nampak apa, gelap. Itu pun tunjuk tak boleh pergi. Ataupun kita bangun pagi kita rasa macam tak selesa, tak tenang, serabut fikiran kita, itu pun tanda tak boleh pergi. Jadi ini petunjuk-petunjuk dalam istiqarah. Ya, baik. Jadi sunat ia istiqarah akan Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Nawawi. Maka sembahyang ia 2 rakaat daripada ketiadaan fardu. Ya, dia bukan sembahyang fardu, bukan waktu fardu, waktu sunat. Jangan sembahyang tak sembahyang Isya, tak sembahyang Maghrib, tiba-tiba sembahyang sunat istiqarah saja. Tak jadi kan? Mana dia berasingan sembahyang tu Maghrib, lepas Maghrib sembahyang sunat qabliyah, ba'diyah semua. Qabliyah, ba'diyah, Maghrib. Yang dituntutnya ba'diyah, qabliyah tu tak dituntut. Dia nak buat tak apa. Janganlah kita datang waktu orang nak tamat kita nak sembahyang qabliyah. Dia dituntut selepas. Jadi selepas kita sembahyang sunat Maghrib, barulah kita buat istiqarah. Jangan tak sembahyang Isya pula. Jadi dengan ketiadaan fardu, kemudian minta doa ia dengan doa istiqarah. Minta doa dengan doa istiqarah. Jadi minta Allah bagi petunjuk kepada kita. Ya Allah, ya Tuhanku, seandainya ada kebaikan untuk aku pergi haji ni, untuk aku pergi haji ni, ya Allah, dan orang yang aku tinggal ini, ya Allah, petunjuklah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, jika sekiranya tidak ada kebaikan untuk aku pergi dan orang yang aku tinggal ini, ya Allah, orang kita petunjuk. Ringkas doa dia. Maknanya minta Allah beri petunjuk dalam kita nak menuju ke tanah suci tadi. Baik. Masalah adab ataupun syarat musafir yang ketiga. Yang ketiga iaitu bertaubat. Tidak bertaubat. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, apabila tetaplah azamnya. Kata Imam Nawawi, apabila tetap azamnya nak musafir haji, umrah dan perang. Ini perang. Sebab perang mati syahid ke? Orang yang dapat haji tu macam budak baru lahir, masuk syurga. Orang yang pergi perang mati syahid masuk syurga. Orang pergi umrah masuk syurga sebab dia dosa dihapuskan. Maka harus dia mulakan taubat daripada sekalian maksiat. Dia kena bertaubat daripada sekalian maksiat. Bila dia azam dah, azam ni bila dia simpan duit nak tabung haji kan, kita niat nak pergi tu,
Yang kata azam minggu depan nak pergi taubat. Maknanya bila dah ada azam, pergi tabung haji simpan 1,300. Daftar haji 1,300 ringgit. Sudah azam tu, mana nekat kalau dapat pergi nak pergi. Cuma bila kita daftar 1,300 itu berapa tahun lagi nak pergi? 50 tahun lagi. 50 tahun kita azam. Ada dapat 70 tahun lagi, umur dah 70, nak pergi 70 tahun lagi. Apa? Pergi daftar tak masalah. Tapi ada syarat dia lagi. Syarat seterusnya lagi kita akan jumpa mesti redha mak bapak. Sebab itu masuk syarat yang kita kalau sempat tak sempat mana. Maknanya saya nak terangkan supaya bila kita dah azam, kita bertaubat, untuk nak percepatkan kita pergi tadi ni, kita minta kebenaran mak bapak. Ni nak pergi daftar haji esok ni, malam ni telefon nak, mak, ayah, saya nak pergi haji ni. Bila? Allahuakbar, besok nak pergi daftar. Tak apalah pergi daftar, mak doakan, ayah doakan cepat pergi. Sebab doa mak bapak pun saja. Ini pengalaman. Bila saya bagi kursus haji, ada orang daftar 2 tahun dapat pergi. Baru daftar 2 tahun dah boleh pergi. Ada yang setahun boleh pergi. Ada yang sampai 20 tahun pun baru boleh pergi. Sebab apa? Dia berbeza. Kalau kita tanya, sebab kita tahu sebab apa dia boleh pergi cepat. Sendiri tanya kuat-kuat. Oh, dia kata sebelum dia nak pergi tu mak bapak dia doakan. Sebab itu syarat yang khususnya nak pergi haji tadi mesti keredaan mak bapak. Tak sah ihram seseorang bila mana tidak dapat keredaan mak bapak. Sama ada bapa ataupun ada mak bapak, dua-dua sekali. Jangan sampai kita nak pergi haji, nak pergi umrah, dah turun pada rumah, atas kereta kat airport baru telefon, mak nak pergi umrah, bila ni nak pergi haji? Ni dah duduk kat airport dah ni. Maka hati mak bapak tadi rasa terguris, tak diterima pada kita. Dia kata lah pergilah, tapi sebenarnya hati dia rasa kecewa. Orang anak yang dibesarkan dapat kaki sebesar 2 jari, bila dah besar mengenepikan mak bapak tu. Sebab itu syarat yang mesti dapat redha mak bapak. Jadi siapa yang nak kata, bagi tahu mak, ayah, saya nak pergi daftar haji, bila esok mak nak berdoakan, mudah-mudahan dapat pergi. Orang pergi dari 50 tahun daftar tak dapat pergi, kita pergi 2 tahun, 5 tahun dah dapat. Sebab doa kedua ayah mak itu adalah mustajab. Baik, balik ni, kata Imam Nawawi, hendaklah ia bertaubat daripada sekalian maksiat. Bertaubat ni maksudnya minta ampun dengan Allah SWT. Selalu kita minta Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Tapi dengan syarat iqrar bil lisani wa tasdiqan bil qalbi. Ucap dengan mulut, membenarkan dengan hati. Astaghfirullahalazim, aku mohon keampunan daripada Tuhan yang Maha Agung. Allazi la ilaha illa, dialah Tuhan, tiada Tuhan melainkan Dia. Huwal hayyul qayyum, wal hayyu, dialah yang hidup. Wal qayyum, dialah yang berdiri dengan sendirinya, berkuasa. Wa atubu ilaihi, aku bertaubat kepadanya. Kepada mana? Kepada Allah SWT. Jadi barulah namakan taubat. Kita cakap Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi.
Astagfirullahalazim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu dalam taubat tu. Taubat ni umat Muhammad bertaubat mudah, iaitu dia menyesal apa yang dia buat. Syarat dia mesti menyesal, minta ampun, menyesal. Kalau dia menyesal, dia minta ampun. Minta ampun, astagfirullahalazim, minta ampun yang agung. Kemudian yang ketiganya, dia kena terus melakukan amal kebaikan. Jangan dia bertobat je, tobat-tobat diam, ayam tidak, di masjid tidak, tobat je, sudah bertobat dah, tapi mana tak ubah ke? Ayam dah, ayam tetap ujung-ujung waktu juga. Jadi kena ada perubahan. Perubahan tu ke arah kebaikan, dia kena teruskan. Itu syarat umat Muhammad tobat. Mudah. Kalau umat Nabi Musa, teruk. Nabi Musa dia nak mengajarkan Bukit Tursina, dia tinggal kat saudara dia Nabi Allah Harun AS. Dia turun-turun tengok 40 lailan wa nahara, 40 hari 40 malam dia naik tinggal umat dia, kaum dia. Turun-turun tengok dia sembah lembu. Sembah lembu. Saya berdiri duduk bawah lembu dia ni, lepas yang besar lembu dia pahat bukit. Bukan dia bukit, dia pahat bukit. Jadi lembu tu punya besar. Saya duduk bercanggung atas batu tu, bukit tu, panjat bukit, lepas punya besar. Kalau lembu tak lepas, anak lembu ikut dapur tak lepas, sangkut kepala. Dia punya lepas, besar. Jadi bila dia bertobat, kena bunuh diri. Sebab itu kalau kita tengok depan lembu bukit tu, depan ada kubur. Ada kubur. Orang tak ada bukit. Bukit besar, tak ada air, ada kubur dia. Sebab bila saya tanya kenapa, kerana kaum Nabi Musa bila mana nak tobat kena bunuh diri. Kita tak macam tu, jangan bunuh diri tak. Aku nak ikut Nabi Musa bunuh diri, saya tak suruh tu. Ini cerita, ini kisah Nabi Musa AS. Kita umat Muhammad tobat, menyesal, kemudian tobat minta ampun dengan Allah, kemudian teruskan lakukan amal soleh. Itu syarat tobat umat Muhammad SAW. Mudah je, senang. Astaghfirullahalazim. Aku mohon keampunan daripada Tuhan yang Maha Agung. Allazi la ilaha illa. Dialah Tuhan, dia ada Tuhan melainkan dia. Huwal hayyul qayyum. Dialah yang hidup dan dialah yang berkuasa. Wa atubu ilaihi. Aku taubat kepada-Nya. Tubana ila Allah. Aku bertaubat kepada Allah. Wa raja'na ila Allah. Aku kembali kepada Allah. Raja'na, kembali. Wa nadimna. Aku menyesal ala ma fa'alna, di atas perbuatan yang telah aku fa'alna, aku buat, aku lakukan. Ingat apa kita buat ni, aku buat apa ni. Sambil-sambil kita bertobat tu, ingat apa kita. Kita mengalir mata, ya Allah, aku menyesal ya Allah, aku berbuat silap ya Allah. Tubana ila Allah. Aku bertobat kepada Allah. Wa raja'na ila Allah. Aku kembali kepada Allah. Wa nadimna. Aku menyesal ala ma fa'alna, atas perbuatan yang telah aku lakukan. Sambung lagi. Hasbi Allah. Kalau taubat dah, kalau menyesal dah, hasbi Allah. Cukup dah bagi aku Allah, yang lain-lain tak ada. Taubat.
Wa ni'mal wakil, dialah penjaga. Wa ni'mal maula, dialah pelindung. Dia jaga, dia melindungi aku. Wa ni'man nasir, dialah penolong aku. Hasbi Allah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Taubat. Bertaubat. Bertaubat misal atas perbuatan zina. Mari sama-sama je. Sama-sama insya-Allah. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim. Aku berkabung dengan Tuhan yang Maha Agung. Alladzi la ilaha illa, dialah Tuhan dan Tuhan melainkan Dia. Huwal hayyul qayyum, dialah yang hidup dan Dialah berkuasa. Wa atubu ilaihi. Tubna ila Allah, aku bertaubat kepada Allah. Wa raja'na ila Allah, aku kembali kepada Allah. Wa nadimna, aku menyesal. Ala ma fa'alna, di atas perbuatan yang telah aku lakukan. Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah. Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna. Hasbi Allah, cukuplah bagi aku Allah. Wa ni'mal wakil, dialah penjaga. Wa ni'mal maula, dialah pelindung. Wa ni'man nasir, dialah penolong. Hasbi Allah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Taubat, bangun di tengah malam, nangis tak ampun Allah. Mata yang paling baik adalah mata menangis kerana Allah. Jangan nangis kerana orang. Menangis kerana orang, bangun pagi mata buka. Kita menangis sikit pun kerana makhluk, bengkak mata. Tapi kalau kita menangis kerana Allah, untuk Allah, nangis insya-Allah tak ada, tak kesan pun. Siapa pun tak tahu. Yang sakti, itu aku menangis malam ni, nampak pejabat. Tak. Yakin dan percayalah, menangis, mata menangis kerana Allah, kepada Allah tidak akan ada perubahan apa-apa. Jadi kena bertaubat daripada sekalian maksiat dan sekalian yang dikeji oleh syarak. Apa saja perbuatan yang dikeji oleh syarak kita buat, kena bertaubat. Contohnya letak bohong, itu kecil. Suka sebab fitnah, itu perbuatan kecil. Nak tinggalkan. Dan meninggalkan zalim atas sekalian makhluk. Buat zalim pada makhluk, kena tinggalkan. Meninggalkan zalim atas sekalian makhluk.
Sama-sama manusia jangan buat zalim. Tumbuk orang ni, ikut orang tak boleh, jangan. Dia ada caci hamun. Itu makhluk Allah. Makhluk-makhluk lain, ni nak pergi haji, nak pergi ihram, burung tak lepas. Burung tak lepas. Itu zalim namanya. Sedangkan Allah kata burung ni, dia terbang dengan ngah mulut, dia kenyang. Dia bangun pagi, dia bergaduh, dia terbang dengan ngah, dia kenyang. Dia balik, dia bergaduh, dia tidur, dia lena, besok dia terbang lagi, dia gaduh, dia terbang. Dia tidak ada wawasan. Kita nak makan apa besok, lusa nak makan apa, bulan depan nak makan apa, tahun depan, semua dah ada. Tapi dia tidak ada wawasan. Dia wawasan dia dengan ngah, kenyang. Itu burung. Tanggung tak? Sambung. Jadi burung, sifat burung ni dia tidak ada wawasan macam manusia. Jangan kita burung dia. Bila saya camak haji Busu Haji, syarat air dama, ustaz dah lepas dah. Dah lepas dia burung, tapi dia tak boleh nak terbang. Siap nanti kucing tangkap dia. Burung balik. Lagi teruk kata kata. Siapa yang buat bagi burung tu bodoh? Siapakah yang jadikan burung tu jadi tak mati terbang? Kita. Sampai tak putih. Bukan sebab burung, anak burung dia boleh terbang. Tapi sebab kita ikat kaki dia ke burung dia, sampai dia pun bodoh. Kita dah satu dosa lagi. Ya? Menyebabkan burung tu tak cerdik. Siannya dia. Ada satu saya ingat kecil lagu kan. Dia kata apa? Tak ingat siapa yang nyanyi lagu ni. Tapi kata-kata dia boleh diambil. Dia suka bawa lagi. Aduhai kau burung dalam sangkar,
Sanggupkah kau menahan siksa dari kekejaman dunia yang tak tahu berimbang rasa? Tak? Sian manusia yang tidak ada perasaan. Ayam selama tak lepas ni. Ayam selama. Burung kepala dengan ekor duk belakang dalam sangkar, dalam reban. Kalau reban besar ni sangkar. Dia nak lawan kepala dengan ekor tu biar bertepung. Siksa. Kucing pasti sayang Ustaz pergi di Muhammad. Siapa sayang? Dia nak kata dia pun sakit perut, dia nak pergi rumput. Kucing dia sakit perut, senang ada ubat dia bagi pandai dia pergi cari rumput. Mana ubat sakit perutnya? Kita kubur ni dia pun jadi bodoh. Taklah. Jadi Nabi kata tak sah seseorang itu ihram, dia zalim pada makhluk. Bukan pada manusia, pada makhluk. Ya. Kena lepas kucing. Yang itu pula lah. Burung, lepas. Tidak dia bergaji lah makhluknya. Ayam selama lepas melih tu. Nanti belah balik. Belah tak payahlah dah pergi haji dah balik dah. Taubat kan. Kau siksa binatang apa? Boleh. Mati dah sebab minta ampun. Dah minta. Saya pernah sebut lah. Ada seorang boleh dia berjalan. Hari kami nak mubat. Cara dengan mubat. Datang Allah. Tak ada dengar kenapa ni? Ada buat apa? 2 hari lepas tembak kerah ni. Jawab pengiring bawah, yang bawah tembak kerah. Kerah tu pula ada anak kat belakang. Jadi dia cerita. Jadi sebelum kerah tu nak jatuh daripada dahan ni, dia ambil anak tu, dia cium, letak atas dahan. Dia pun jatuh, mati. Tak ada apa, kali minta ampun dia. Dia dah berdoa. Ya Allah, Tuhanku, anak siapa lah nak jaga ni, siapa lah nak bagi makan. Bahasa dia lah kan. Bahasa burung binatang dah. Bahasa Nabi Sulaiman boleh bercakap dengan binatang tu. Boleh berdialog dengan semua boleh cakap. Jadi binatang tadi berdoa, Ya Allah Tuhanku, siapa nak besarkan, siapa nak jaga anakku ni, Ya Allah, tunjuk Ya Allah. Tu datang macam kerah. Jangan sebab dia ada tanggungjawab. Dia pun ada anak. Ambil anak cium tak. Dia jatuh mati. Anak dia tak mati. Siapa nak jaga? Tu isteri tak juga pun. Hati-hati. Dan membayar hutang dengan seboleh-bolehnya. Kalau nak pergi haji, nak pergi umrah, bayar hutang tu. Kalau tidak, tak payah pergi. Hutang ni hutang yang orang kata hutang sosial-sosial ni kan. Impor ni bagi hutang RM20, RM100 pinjam RM100. Kalau hutang di rumah, di kereta tu tak apa, ada insurans bayar. Kita dah kat janjian dengan tekaful lah. Kalau kaya mati, kereta ni, rumah ni selesai, ada bayar. Tak apa. Ini jenis hutang ni tidak sesenyap pinjam kan. Hutang minggu sampai 10 minggu tak bayar lagi. Tahun lebih tak bayar. Nak pergi umrah, bayar hutang. Seboleh-bolehnya, kata Imam Nawawi, seboleh-bolehnya. Katalah dia hutang 100, pergi jumpa orang tu, saya nak pergi umrah ni, duit dah belajar ni lah, dah bagi tambang semua, tinggal 10 ringgit kan. Hutang 100 nak ambil 10 ringgit tu, seboleh-bolehnya. Dia kata tak apalah, awak nak pergi umrah, bayar 10 ringgit, lebih halal. Saya tak lah. Jangan pula pergi, saya nak pergi umrah ni, boleh tak tolong halalkan? Banyak cantik. Mana boleh kita halal? Hutang kena bayar, usaha bayar. Yang lebih tu halal. Kalau dia kata, boleh halal. Kau bayar lu banyak mana kau ada. Yang baki tu kau halalkan. Saya ada RM1 je, tapi hutang putih tak apalah, kau halalkan RM1 lah. Ambil RM1 RM2 dapat pahala. Janganlah pergi minta hutang kau. Aku nak gaji, kau halalkan.
Takkanlah kau kira sangat. Tak boleh. Hutang kena bayar. Katalah kau bayarlah kat aku 50% dah lah. 99 ringgit 50% lagi tu aku halal lah. Sedekah pun nak jadi tak apa. Ataupun dia bagi dia pergi dia 100, bulan balik 100 nak aku sehadiah aku sedekah bagi aku. Kau tak ada duit. Jangan tak nak bayar. Dan memulangkan apa-apa pertaruhan orang. Apa-apa pertaruhan. Kita banyak pegang jawatan pinggan mangkuk. Nampak jawatan pinggan mangkuk. Cuba kita pergi umrah, pergi haji, mati kat sana. Main mesyuarat, buka-buka pinggan mangkuk ada berapa? Tak tahu tak, dia pergi tak tinggal apa benda. Satu kopi surat tak. Cuba tulis sekejap, pinggan ada 10 biji lagi. Cawan ada 12 frozen. Telur ada berapa? Senanglah orang kira bercara. Ini kita tahu tak mana sebut form tak. Mana pergi itu banyak lah. Mula kata. Jadi dengan sebab itu kita pergi mati ke sana orang malu. Kain kita. Nak pegang jawatan, pegang. Kalau dah gila jawatan sangat, tak apa. Aku bagi ni balik sampai je aku kat airport, serah balik jawatan tu aku. Buat perjanjian. Nak jawatan. Kan? Bagi balik aku. Ada apa? Tapi kena pulangkan taruhan orang. Sebab Nabi SAW bila dia nak musafir daripada nak berhijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi yang paling last sekali. Sahabat-sahabat dah lepas sana lah. Nabi datang last sekali, Talaqul Badr alaih sambut Nabi SAW. Sahabat dah sampai, orang Nabi dah sampai lah. Abu Bakar dah sampai lah. Semua dah pergi. Kenapa Nabi lembat? Sebab Nabi nak pulangkan semua pertaruhan orang-orang kufar. Walaupun orang marah dia, orang percaya kat dia Al-Almi. Pulangkan dua pertaruhan orang. Aku nak musafir jauh, nak pergi jauh, nak pergi Madinah. Pulangkan. Ni kita nak pergi haji, nak pergi umrah. Pertaruhan dengan orang bila selesai. Mati, mula. Atau dah nak pergi, tinggal tak? Mati juga. Kita tak tahu bila nak mati. Saudara saya mana Ahad tu buat kumui sambut menantu. Dia kata, Ustaz, kena balik kumui. Saya dah panggil balik dulu. Boleh atau saya ada kumui 3 kumui dia nak kena pergi semua. Kumui saya tu nak kena pergi, kena balik juga. Saya cuba lah cakap. Cuba kena kumui 3 tempat. Sampai di bagi kumui yang puncak gada tu. Orang tua telefon dia kata ingat. Sambung menantu pukul 12 dia meninggal. Misal tak balik. Perempuannya dia suruh balik sangat sebab dia nak mati. Baik. Dan berpindah-pindah halal dengan tiap-tiap orang yang dia bersama-sama, kira bicara dengan dia. Minta halal. Sebab itu kena syarat musafir ini mesti muwaddah. Nak pergi haji, nak pergi umrah kena muwaddah. Muwaddah ni maksud kena minta halal dengan orang. Jangan tulis saya pergi mana? Bila pergi haji lah. Ya Allah. Dulu sama jemaah kita beritahu. Dah seminggu tak nampak kat masjid mana. Dia pergi umrah. Mungkin umrah dia sah tapi pahalanya. Sebab dia kena muwaddah. Orang dulu bagus nak buat kenduri, nak pergi haji panggil orang buat kenduri. Nak pergi umrah panggil orang bagi tahu. Kita tak dapat kenduri pun datang masjid bagi tahu saya nak pergi umrah ni. Esok bisa. Dah maaf semua dah. Kena bagi tahu. Yang kata duit aku punya besar lah. Kena muwaddah, minta halal dengan orang. Dan bertaulan handai dengannya, kawan-kawan kat pejabat. Kena bagi tahu. Dan tuliskan surat wasiat. Kalau ada harta, ada benda, tulis surat wasiat. Dan adakan saksi surat itu. Kalau kita hutang tak boleh bayar, balik ni aku dah bayar, surat dia. Tuntut kat orang ni anak aku sama sekian, kalau aku mati sana, selesai dengan dia. Saka. Bagikan dia. Dan wakilkan siapa